Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin thumma ila anbiya wal awliya wasyuhada was-salihin wal ulama ila amilin والأئمة الراشدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمين ومن حقوق علينا ومن ينتسب إلينا كلهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman wa fahma ya kashifal mushkilat ikshif al hujub 'an wujuh hadhihi al ma'ani hatta nattali' 'ala khafiyati hadhihi al masail wahfizna min al khata'i wad dalal fa anta muwaffiqu kulli amri wa anta 'allamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi lagi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita peluang dan ruang waktu, diberi taufik dapat sama-sama kita malam ni hadir meneruskan lagi kuliah ataupun majlis ilmu kita santai-santai di HKM Setia Alam setelah hampir sebulan kita bercuti. Jadi insya-Allah malam ni kita diberi kesempatan lagi oleh Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita bacakan malam ni sebuah ataupun dua kitab lah sebagai pengisian kita. Baik, untuk tidak melengahkan waktu, kita sambung kitab kita yang pertama, kitab Munyatul Musalli, perihal tentang solat. Muka surat berapa lah last hari tu muka surat ada lipat tak lipat? Mana? Surat 42. Baik. Situ. Tajuk kita malam ni Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikirnya sembahyang. Jadi setiap perbuatan ataupun kelakuan yang kita kerjakan di dalam ibadat sembahyang itu semuanya ada kebajikan yang tertentu. Ada kelebihan tertentu, sama ada perbuatan yang wajib ataupun perbuatan yang sunat, semuanya ada kebajikan. Bagi orang yang mengamat-amati sembahyang, bagi orang yang memelihara dan menjaga sembahyang, dia akan mengambil berat walaupun perkara itu sunat. Walaupun perkara itu sunat, tapi dilaksanakan juga dalam ibadat sembahyang kerana dia nakkan kesempurnaan tu. Contoh macam kalau kita beli motor, walaupun kita tak nak pakai set mirror pun, kita nak juga dapat benda tu. Sebab kita tak nak beli benda yang tak sempurna. Ni lebih-lebih lagi sembahyang. Yang mana sembahyang ni seolah-olah macam hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda terima kasih kita, syukur kita ke hadirat Allah yang memberi rezeki kepada kita. Jadi ibadat solat kita tu seolah-olah hadiah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah dengan sebab kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keselamatan dan macam-macam lagi. Maka
tanda kita nak berterima kasih dengan Allah Ta'ala tu selain daripada mengerjakan ibadat-ibadat yang lain adalah dengan kita mendirikan sembahyang dengan sempurna. Jadi kita nak menghadiahkan sesuatu kepada raja segala raja. Sudah tentu dan sudah pasti kita mestilah berusaha untuk memberikan hadiah yang paling sempurna kan. Kalau pada raja dunia ni pun, pembesar dunia ni pun, kalau kita nak bagi hadiah takkan kita nak bagi hadiah kereta buruk ke contohnya. Itu mengundang kecelakaan namanya. Hari pertabalan ke hari kelahiran raja-raja, kita bawa hadiah kereta buruk. Agak-agak kita dapat apa agaknya? Kereta klasik, ni kereta buruk. Kereta buruk kan. Maknanya tu seolah-olah macam nak mempersenda-sendakan raja tadi dengan kita memberi hadiah yang macam tu. Jadi solat ni ibaratnya seperti hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu dan kita faham Allah Ta'ala tidak berhajat pun dengan ibadat kita, tapi nisbah kepada kita tu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, hendaklah kita membuat dan melaksanakan sembahyang sehabis-habis sempurna. Mudah-mudahan dengan sembahyang yang sempurna tadi kita diredai oleh Allah, diredai oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Bila seseorang hamba tu tadi dikasihi oleh Allah, insya-Allah selamatlah di dunia akhirat. Macam kita kat dunia ni, kalau ada seorang orang kaya, raja contohnya, kasih sayang dengan kita, senanglah hidup kita. Itu raja dunia. Yang mana sifat kasih sayang dia ada orang panggil ada sempadan. Ini Allah kasih sayangnya tidak ada sempadan. Dia pula Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Jadi kalau Allah Ta'ala tu kasih kepada seseorang hambanya, makna insya-Allah senanglah, selamatlah hidupnya dunia akhirat. Dan zikirnya, makna bacaan-bacaan dalam sembahyang tu pun semuanya ada kelebihan dan kebajikan yang tersendiri. Kadang-kadang kita ni maklumlah, kadang-kadang kita sembahyang tu saya sendiri. Kadang-kadang kita sembahyang pun kita ambil yang wajib saja, mentang-mentanglah benda tu sunat. Kita baca Fatihah je, surah tak payah. Kalau dalam rukuk tu kan, kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sekali je. Kadang-kadang tak baca langsung. Jadi daripada situ kita dapat menilai siapa kita dengan Allah. Adakah kita sejenis manusia yang prihatin dengan pertolongan Allah selama ni, ataupun kita jenis orang yang cuai, yang lalai. Walhal pertolongan Allah pada kita tu tak boleh nak dibayarkan dengan apa-apa pun. Tiba-tiba kita membalas budi baik Allah Ta'ala pada kita tu dengan sembahyang yang sedemikian. Jadi tak sepatutnya. Jadi kita kena akur, kita kena akui, kita kena terima. Itulah kelemahan diri kita. Jangan kita jadi hamba yang buat ibadat tidak sempurna tapi tak nak mengaku. Kita buat tak sempurna tapi kita tak nak mengaku yang kita buat tak sempurna. Kita mengaku yang kita ni sempurna, walhal kita sendiri tahu kita ni cuai dalam ibadat. Itu tak sepatutnya ada dalam hati kita begitu. Dan sayugianya bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak perbuat itu. Maksudnya sebaik-baiknya, sepatut-patutnya bagi orang-orang yang nak mendirikan sembahyang tu, mestilah dia mengetahui, mestilah dia memahami apa yang dia nak buat tu. Yang dinamakan sembahyang tu apa benda? Solat tu apa dia? Yang dikatakan solat tu permainan ke? Sebab kita mesti kena tahu apa yang kita buat tu, barulah kita dapat menghayati, barulah kita dapat menghargai, barulah kita akan buat dengan bersungguh apabila kita tahu apa yang kita nak buat, kan? Berbanding dengan kita melakukan benda yang kita tak tahu, maka akibat daripada itu kita akan buat dengan lalai, dengan leka, dengan cuai, dengan orang panggil melepaskan batuk di tangga, sebab kita tak tahu apa yang kita buat. Dengan sebab itulah kata Tuan Pengarang, kitab ni sepatutnya
kita orang yang nak solat tu mestilah kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ibadat solat tu. Jadi di sini musannaf nak bagi tahu, nak menerangkan kepada kita supaya kita memahami. Dengan kepahaman tu tadi, insya-Allah mudah-mudahan dapat mengubah gerak-geri tingkah laku kita dalam menunaikan sembahyang. Sebab kita dah tahu apa yang kita buat. Kita tahu sembahyang ni. Kalau kita tak tahu sembahyang ni apa, kita buat dengan lena, dengan leka, acuh tak acuh, berasa nak sembahyang, berasa tak nak sembahyang, kita tinggalkan sembahyang sebab kita tak tahu apa tu sembahyang. Baik. Dan sayugianya bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan apa yang ia hendak perbuat itu dan qadarnya. Makna pangkat dan kedudukan sembahyang tadi tu. Apakah kedudukan sembahyang tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kedudukan orang yang sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana pangkat dan darjat dan kemuliaan yang diperolehi oleh orang yang menunaikan sembahyang dengan sempurna? Kalau macam pekerjaan ataupun pangkat atas dunia ni lah. Pangkat apa yang paling tinggi atas dunia ni? Selain daripada raja lah. Raja kita tak dapat. Selain daripada tu. Apa maknanya bila kita tahu benda tu, kesungguhan kita nak mencari, kesungguhan kita nak buat berbeza, betul? Sebab kita tahu benda ni kalau aku dapat, Panigale ni kalau aku dapat, contohlah Ferrari ni kalau aku dapat, Lamborghini kalau aku dapat, makna dia akan memberi kesan kepada tindak tanduk dan tingkah laku kita untuk berusaha mendapatkan tu. Sebab kita tahu barang siapa yang ada benda ni, dahsyat lah orang tu. Maka sembahyang ni pun begitu. Kita kena tahu bagaimanakah pangkat dan darjat orang yang menunaikan solat dengan sempurna di sisi Allah. Barulah kita akan bersungguh nak memperbaiki sembahyang kita, sebab nakkan pangkat dan darjat tu di sisi Allah, yang mana pangkat dan darjat di sisi Allah tu tidak akan hilang sampai kiamat. Jadi kita usahalah. Orang panggil usaha. Kena adalah usaha ke situ, kan? Jadi di antara usaha nak memperbaiki sembahyang adalah dengan kita belajar ni. Dengan kita belajar ni lah sebagai tanda seseorang itu mengambil peduli tentang sembahyang. Tanda dia menghargai, tanda dia menjaga sembahyang adalah dia belajar supaya mengelakkan diri dia daripada melakukan sembahyang dengan cara yang tidak disuruh oleh Allah, yang kadang-kadang boleh menghilangkan pahala sembahyang, yang kadang-kadang boleh membatalkan sembahyang. Tu tujuan kita belajar. Nak memperbaiki sembahyang kita. Tak kisah siapa, kita mak rempit ke, kita mak motor ke, mak kereta ke, mat apa lagi? Mak bon ke? Makna sebagai Muslim mesti sembahyang. Maksiat tu dah tentulah maksiat. Bukan bermakna bila kita melakukan maksiat kita tak dibenarkan sembahyang, dah. Maksiat tu maksiat. Solat tu wajib. Kadang-kadang nantilah bila aku dah cuci tangan besok aku sembahyang dah. Kadang-kadang ada jenis macam tu, kan. Itu sebenarnya permainan dan tipu daya syaitan yang nak melekakan kita. Jadi berasa macam logik. Aku sembahyang pun sekarang ni aku minum arak. Aku nak sembahyang pun sekarang ni aku pergi pub, disco tiap malam. Jadi dia berasa macam tak guna. Orang panggil tak sempurna. Daripada dia meninggalkan sembahyang, dahlah dosa minum arak tadi satu. Dosa meninggalkan sembahyang bertingkik-tingkik lah. Kan? Mana satu hari 5 waktu, setahun, tak boleh kira. 15 tahun tak sembahyang, lagilah berat. Jadi jangan kita tertipu dengan bisikan nafsu dan syaitan. Kadang-kadang dia kata kau ni ahli maksiat, tak payahlah sembahyang dulu. Nanti bila kau dah taubat, cuci tangan baru kau sembahyang. Kadang-kadang tak sempat nak hijrah lagi dah. Ajal dah sampai. Mana kita tahu? Lainlah kita tahu. Bolehlah kita ajal kau bulan 5, hari Jumaat. Jadi buat sekarang ni bolehlah kita buat apa benda kita suka. Sehari 2 lagi nak bulan 5 barulah kita taubat sembahyang. Mujurlah. Tapi siapa yang dapat kelebihan tahu tarikh mati dia macam tu? Oleh yang demikian, hendaklah kita berhati-hati dan berwaspada. Sebab tu Nabi suruh kita banyak-banyak mengingati mati.
Kerana dengan mengingati mati itu akan memajukan akhirat kita dan tidak merugikan dunia kita. Kadang-kadang ada orang salah faham bila ingat mati ni jadi mundur. Kita sebagai pekerja, bila kita ingat mati, kita akan bekerja dengan lebih amanah. Betul? Kalau kita sebelum ni kita suka curi tulang, kita suka menipu orang dalam pekerjaan kita, tapi bila kita mengingati mati, kita akan jadi seorang yang lebih amanah dengan tanggungjawab kita, bukan menjadikan kita mundur. Itu semua pemikiran-pemikiran yang tak sepatutnya. Orang yang cakap macam tu orang yang tak kenal apa tu agama. Agama ni bukan menyusahkan. Kalau buat motor, kalau ingat mati kita slow. Lain ada balik. Kalau buat motor ingat mati, dia jadi blow throttle. Tapi dah blow pun kereta nak U-turn nak buat lagu mana? Itu dah kehendak dia, adalah hikmah tu. Hikmah ni dapat ke bersih lagu. Alhamdulillah. Tapi janganlah minta. Jangan minta dia. Jangan minta. Baik. Supaya apa tu? Supaya apabila kita mengetahui qadar dan pangkat solat tadi itu, kemuliaan tadi, supaya syukurlah ia seseorang akan Allah Ta'ala. Supaya dia berasa bersyukur. Apabila dia tahu, kita ni, bila kita tahu betapa besarnya pangkat kemuliaan sembahyang ni tadi, dan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang sembahyang, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala memberikan kemuliaan pada diri kita, disitulah yang akan menyebabkan kita merasa bersyukur. Ya Allah, betapa mujurnya lah aku ni, kau beri taufik menjadi orang yang mendirikan sembahyang. Makna supaya kita berasa bertuah. Ya Allah, bertuahnya aku, kau beri taufik, kau beri ilmu tentang sembahyang, sehingga daripada aku tak gerti sembahyang jadi gerti sembahyang, daripada tak betul sembahyang jadi betul sembahyang, dan akibat daripada sembahyang yang betul tadi, kau terima segala pahala amal yang lain, kau menjanjikan mati yang baik, husnul khatimah, contohlah. Jadi bila kita tahu pangkat darjat tu diberi oleh Allah terhadap orang sembahyang, supaya timbul dalam hati kita rasa syukur. Ya Allah, syukurnya lah aku ni kau pilih sebagai orang yang mendirikan sembahyang. Syukurlah ya Allah, kau memberi aku taufik, boleh aku mendirikan sembahyang. Kerana tanpa taufik daripada Allah, mustahil untuk kita menunaikan sembahyang. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya macam tadi solat Jumaat kan, saya tengok ada Nayatin Syurga datang bawa beg dekat rumah kan. Saya buka dia, tapi tak shoot lagi, dan tu ada panggil. Dalam ni hati saya memang ikhlas, tapi bila saya nak bagi tu, saya bagi juga dengan tamu surau jugalah. Sebab tu nak bawa terus semit dekat dia punya poket atas tu. Tu saya tak RM2, dan saya tak beli. Dan itu dia ada kata saya dengan dulu. Dan saya nak balik, tak tahu ada masalah boleh kita tahu. Tapi dalam ni hati saya rasa tak apa. Nanti kalau apapun, Allah SWT dia akan balas balik kebaikan sedikit. Tapi dalam masa-masa saya macam mengharapkan balasan daripada Allah. Adakah salah misalnya? Tak apa, kita mengharapkan balasan baik daripada Allah Ta'ala itu termasuk dalam kata ikhlas juga, daripada kita mengharapkan pujian manusia. Sebab tu Nabi menceritakan fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amal. Nabi ceritakan, kalau benda tu sia-sia, kalau benda tu tidak dibenarkan, kenapa Allah Ta'ala memerintah kepada Rasulullah SAW menceritakan kelebihan-kelebihan amal-amal tertentu? Ini di antara tujuan dan hikmahnya, nak menarik minat, nak menjinak-jinakkan kita. Contoh macam tadi tu, amalan bersedekah. Jadi bila kita fikirkan kelebihan dengan bersedekah tu, Allah Ta'ala akan menambahkan rezeki kita yang lain. Jadi di situ menarik minat kita untuk nak beribadat, iaitu bersedekah. Daripada kita bersedekah nakkan puji-pujian manusia supaya dikata pemurah, ini adalah riak, ini berdosa. Jadi apa yang kita buat tadi, kita berderma, kita bersedekah walaupun RM1, RM2 pun, kita mengharapkan redha Allah, balasan daripada Allah, itu adalah termasuk di dalam kata ikhlas juga. Tapi martabat orang panggil grade B lah. Sebab ikhlas ni dia ada martabat dia. Macam kita orang awam ni, tidak menjadi satu kesalahan kita buat amal tadi dengan kita memandang kelebihan-kelebihan tadi. Tujuannya nak menarik minat kita, nak merajinkan kita
beribadat. Faham tu? Jadi janganlah kita, walaupun kita ni contoh ikhlas kita tinggi, aku bersedekah ni semata-mata nak redha Allah. Jangan kita mempelekehkan orang yang bersedekah nakkan pahala. Kita kena menghormati ibadat orang lain. Nampak tak? Kadang-kadang ada segelintir manusia, contohnya dialah yang ikhlas. Jadi bila dia tengok orang-orang awam ni buat amal ibadat kerana nakkan pahala, nakkan syurga, dia pelekeh, dia hentam. Tak sepatutnya buat macam tu. Kita kena menghormati makna ibadat orang lain. Dia peringkat permulaan, dia baru nak berjinak-jinak dengan ibadat. Tak bolehlah kita nak suruh dia ikut cara kita, faham? Macam kita lah, waktu kecil dulu, waktu mak nak suruh kita pergi kedai, kita nak minta upah tak? Minta upah kan? Salah tak pada waktu umur kita macam tu? Tak salah, sebab padan dengan keadaan dia pada waktu tu masih kebudak-budakan. Dah macam umur kita yang nak mati ni, mak suruh pergi kedai, kita nak minta upah, kena tak? Tak kena lah, sebab kita dah mengerti budi baik mak kita pada kita. Luka dia melahirkan kita pun tak terbalas, walaupun kita bersedekahkan segunung mah pun, luka-luka dia dalam nak melahirkan kita, darah-darah dia yang bertitik nak melahirkan kita tu pun tak akan terbalas. Jadi bila kita dah mengerti benda ni, kita akan menolong mak kita dengan ikhlas, dengan tidak mengharapkan balasan, bahkan kita mengharapkan kasih sayang daripada ibu kita kan. Kita bukan mengharapkan aiskrim macam dulu-dulu. Jadi tak bolehlah adik kita, Mamat pergi kedai, mak nak duit beli aiskrim, tak bolehlah marah dia martabat budak-budak begitu. Ini contoh saya nak bagi faham. Kadang-kadang ada orang bila dia dah banyak ibadat, dia nak pelekehkan orang yang baru-baru nak berjinak dengan ibadat. Tasawuf tak suruh macam tu. Itu ada masalah hati maksudnya. Jadi kita kena menghormati. InsyaAllah lama kelamaan nanti, bila dia dah biasa ibadat, dia belajar, makin lama makin faham, makin lama makin faham, makin lama makin dia dewasa dalam ibadat, InsyaAllah tak adalah dia nak mengharapkan pahala, bahkan dia nak mencari redha Allah. Sebab dia ditilik perbuatan baik Allah Ta'ala pada diri dia pun tak terbalas dah. Buat apa lagi nak minta syurga lah, inilah itu. Ini peringkat orang yang dah dewasa dalam ibadat. Dia dah mengerti. Ibarat macam tadi tu, waktu kanak-kanak dan waktu dah tua macam ni. Dulu kanak-kanak dia tak mengerti, sebab tu dia mengharapkan upah. Bila dia dewasa, dia tak harap upah dah. Itu contoh bandingan. Baik. Kemudian supaya syukurlah ia hamba akan Allah Ta'ala. Orang panggil syukur ni supaya dia berasa bertuah lah. Berasa bertuah. Dalam ramai-ramai orang tu, raja panggil kita, buat kita anak angkat. Supaya kita akan rasa, ya Allah bertuahnya lah aku. Ramai lagi orang baik-baik, tapi aku pula dipanggil jadi anak angkat Sultan Brunei. Contohlah betapa mujurnya. Tu makna supaya syukurlah ni, supaya kita berasa mujurnya kita dipilih oleh Allah, diberi taufik untuk mendirikan sembahyang. Itu contoh bandingan nak bagi faham. Baik. Atas barang yang diberi taufik akan dia, maka bahawasanya sembahyang itu senyata telah menghimpunkan padanya pada sembahyang beberapa bagai, makna macam-macam jenis daripada segala kebajikan, daripada af'al. Makna af'al ni makna perbuatan, berdiri betul, angkat tangan, semua tu ada pahala kebajikan masing-masing yang tersendiri, ada keistimewaan yang tersendiri. Bukan saja-saja tu, bukan sia-sia perbuatan tu, angkat tangan lah, beginilah, sujud lah, tahiyat syahadah begitulah. Itu semuanya ada dia punya manfaat dia. Ada kelebihan masing-masing. Yang telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan, daripada af'al yakni perbuatan, dan azkar yakni bacaan-bacaan. A'udzubillah, bismillah, Fatihahnya, surahnya, tasbihnya, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli, macam-macam tu semua ada keistimewaan masing-masing, semuanya ada kemuliaan masing-masing yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang menunaikan dan yang membaca di dalam sembahyang. Yang pertama, maka apabila berdirilah seorang hamba kepada sembahyang, apabila seseorang tu berdiri menunaikan solat,
dan berkata, yakni dan membaca ia. Orang yang sembahyang tadi, apa yang dia baca? Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ni yang pertama tu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni adalah termasuk dalam rukun qauli. Rukun qauli ni makna bacaan yang wajib. Ingat, tiap-tiap bacaan yang wajib yang dipanggil rukun qauli mesti dibaca serta didengar pada telinga kita. Suara tu mesti didengar pada telinga kita. Mesti keluar suara, tapi qadar telinga kita. Faham tu? Makna kalau saya kata Allahu Akbar, makna ni dah melebihi. Makna ini dah menyampaikan kepada orang lain. Maknanya sekadar telinga saya. Contohnya kalau ada volume tu, saya buka nombor 2 je dah dengar telinga dah. Cukup, tak perlu nak dipulahkan sampai nombor 10. Kecuali imam lah. Kalau kita makmum ataupun kita sembahyang seorang, pada sembahyang sir, mana sembahyang yang senyap ni, macam zuhur, asar, bacaannya perlahan pun mesti dengar pada telinga kita sendiri. Allahu Akbar contoh. Tak perlulah Allahu Akbar ataupun Bismillahirrahmanirrahim sedangkan kita makmum. Adapun kalau sembahyang zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, sebab sembahyang zuhur asar tak disunatkan baca kuat, adalah hikmah dia. Betul. Kalau baca yang bulan zuhur, asar yang baca dalam keadaan senyap, tapi kalau kita kuatkan sikit, kita dengar. Tapi dalam jarak itu yang sebelah tu kita dengar, kita baca, pun tak ada masalah. Dia bukan apa, takut tujuannya kalau lebih takut mengganggu orang lain. Makna qada yang disuruh, yang wajib, yang tak boleh tidak sampai pada telinga. Kalau kita baca, kita sendiri pun tak dengar apa yang kita baca pada bacaan rukun qauli ni. Contoh takbiratul ihram, saya tak dengar, makna tidak sah takbiratul ihram saja. Tak sah. Ataupun baca dalam hati, tak sah. Rukun qauli wajib diperdengarkan pada telinga kita. Ada berapa rukun qauli dalam sembahyang? Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat memberi salam. Ini 4 ni mesti dibaca dengan mendengar pada telinga. Tak kira kita makmum, tak kira kita imam, tak kira kita perempuan, tak kira kita laki-laki, tak kira kita bapuk, tak kira kita pengkit, tak kira apa, waktu sembahyang mesti didengar pada telinga. Ada 4 rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, mula-mula nak masuk sembahyang tu. Yang kedua Fatihah, daripada bismillah sampai waladdallin. Amin tu bukan Fatihah. Kemudian tahiyat akhir, dan yang keempat salam yang pertama. Ini 4 perkara dipanggil rukun qauli, wajib dengar pada kita. Yang tahiyat tu dia pada bahagian apa ni, asyhadu an la ilaha illallah yang dikuatkan ke ataupun tak, semua. Makna daripada at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan, yang tu syahadah masuk sekali dalam tahiyat lah. Ada yang dengar sebelum ni yang kata syahadah tu yang tak, syahadah tu cuma ditegaskan, syahadu an la ilaha illallah. Sebab penegasan itu illallah tu makna sebagai penyaksian kita menyungguhkan melainkan Allah sahaja tu Tuhan. Dia dikuatkan sedikit daripada bacaan yang kita makna nak membezakan situ ada penegasan illallah. Tu asyhadu an la ilaha illallah. Macam ada makmum kat belakang tu. Kadang dia bila ada imam, bila ada azan. Bila ada azan kan, semua solat sunat, solat biasa. Lepas tu bila kan azan saya itu memanggil apa? Sebab kalau memang itu masuk solat kan. Bila imam dah cakap Allah Akbar kan. Lepas tu yang makmum belakang. Niat lah. Boleh dengar lah, saya boleh dengar. Ada yang sebab Allah Akbar. Macam tak faham lah. Makna kuat lah. Kuat. Bukan satu. Yelah ramai. Surah saya tu banyak. Maknanya itulah perlunya kepahaman dalam sembahyang tadi. Kita bukan imam. Jadi nisbah kepada diri kita membaca qada telinga kita. Walaupun takbiratul ihram kita, imam kata Allahu Akbar, kita kat belakang kuat. Qada telinga kita lah. Jangan kita sama kuat dengan imam tu. Itu sebenarnya tidak ada kefahaman.
Tapi kalau Tak membatalkan sembahyang, tapi makruh lah. Makruh. Makruh ni, perbuatan makruh dalam sembahyang adalah perbuatan yang mengurangkan pahala sembahyang. Macam tadi sebelum Ustaz nak cakap ni lah. Sekali kalau kita dah nak solat ni kena khusyuk. Kita nak ingat saja aku solat tu Allah sekali. Lepas pada usaha tu Sabtu tu, besok je saya pergi imam orang, imam solat. Saya lambat lah, sebab dia lambat, datang lambat. Lepas tu masuk dengan pakcik yang saya kenal, dia pun lambat. Saya akan habis, tapi bujuk tak usul lah macam tu. Saya tak usul sebab apa? Dia boleh tak rasa tergelak kat saya. Saya bilang kan, tak boleh. Oh, dia was-was. Kali kedua, astagfirullah, tak boleh. Saya Dia kira macam tak masuk. dia cakap kalau macam tak boleh. Dia cakap tak boleh. Itu perlunya nak mengelakkan kita, nak menyelamatkan diri kita daripada syak dalam solat. Tu pentingnya ada ilmu. Sebab itu kalau kita ada was-was, jangan ikutkan, jangan layankan. Dia akan menjadi-jadi. Dia akan menjadi lebih dahsyat, lebih teruk lagi. Sebab tu kalau ada was-was, jangan langgar je terus. Yang sudah aku nak yang slow motion. Slow motion apa? Allah. Kau tu lambat tu. Dia nak seiring dengan dia punya niat. Tu kadang-kadang dia tak faham masalah niat tu. Kan kita dah bahaskan baru ni, niat tu sebenarnya lintasan hati saja. Yang jadi lambat tu kadang-kadang dia membaca dalam hati, sambil-sambil dia Allah dalam hati dia, sahaja aku semayang fardu zuhur, itu yang jadi lambat tu. Sebab dia itu pentingnya ilmu tadi tu. Kalau tak kita semayang ikut suka kita, yang si A dengan cara dia, si B dengan cara dia. Kalau 10 orang kan 10 jenis cara sembahyang. Tapi bila kita belajar, maknanya insya-Allah kalau 10 orang sama sahaja cara sembahyang dia. Baik. Maka bila kita sebut Allahu Akbar, maka hendaklah ia muqaranah, yakni menyertakan niatnya. Ini kitab solat di sisi mazhab kita Syafi'i. Kita kalau nak mengajar orang kat surau ataupun kalau nak bagi tahu orang tentang hukum, jangan kita mengelirukan masyarakat dengan perbuatan sembahyang daripada mazhab orang lain. Kadang-kadang di sisi mazhab orang lain, maknanya rukun sembahyangnya tak sama macam di sisi mazhab Syafi'i. Jadi jangan kita kelirukan masyarakat. Ada pakcik saya, bapak saya kakak sulung lah. Memang ikut mazhab Syafi'i, tapi lepas dia dah dulu dia dah kahwin, dia ikut suaminya ikut saya tak pasti mazhab apa. Bukan Hanafi. Hanafi. Dia ikut Hanafi. Boleh kalau dia nak beramal dengan Hanafi, maknanya dia kena belajar daripada A sampai Z. Itu dia saya tegur kenapa mati saya sembahyang. Terlekur. Kain dia pakai kain batik boleh, seluar boleh. Dia sebenarnya telekung tu bukan wajib. Telekung tak wajib. Dia tutup atas dia. Dia wajib menutup aurat. Kalau nak pakai kotak peti sejuk pun boleh. Saya betul rasa saya tak pernah tengok. Cuma adatnya kan, orang panggil pakaian yang sopannya, macam solat ada pakaian khas dia. Macam kita baju Melayu, kain pelekat, jubah, gamis kan, dengan jauh perempuan telekung. Tapi sebenarnya tuntutan solat tadi menutup aurat. Tak kisahlah dengan apa-apa selagi benda tu suci, boleh menghilangkan warna kulit dan bentuk tubuh badan, sahlah. Walaupun dia pakai kain tudung biasa, tangan ni bercekak sini, dia pakai sokin tebal, tak ada masalah. Ataupun dia pakai seluar besar contohnya, tak ada masalah, sah sembahyang dia. Cuma belah kita Asia ni biasa sembahyang telekung kan, macam orang belah sana, dia dengan pakaian dia tu sebab dah cukup menutup aurat, makna dia hanya membuka muka saja dan orang panggil pergelangan tangan saja, yang lain tutup, sah sembahyang dia, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Baik. Maka hendaklah ia muqaranah, makna menyertakan niatnya yang muktabar pada syarak. Dulu dah bincangkan masalah niat, dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia seseorang tu berdiri berkhidmat kepadanya. Makna sambil-sambil kita menyebut Allahu Akbar tu, kita mengenali, kita memahami kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penting mengenal Allah.
Supaya daripada mengenal itulah baru kita dapat menghayati, merasakan, memahami kebesaran dan kemuliaan Allah tu, keagungan dia, kehebatan dia. Kerana sekiranya kita tidak mengenal apakah sifat-sifat kesempurnaan Allah tu, sekadar mengetahui namanya, kita tak akan dapat merasakan kehebatan. Betul? Tak pernah dengar, hari ni dengar orang sebut Panigale contoh, H2. Dengar nama je, kita tak tahu sifat kenderaan tu macam mana. Boleh tak nak menimbulkan rasa hebat dalam hati kita, kagum? H2 benda H2O tu. Tapi bila dia ceritakan gini kelajuan dia sampai 400 km sejam boleh pergi, contoh harganya begini. Hui, baru hui. Sebab apa hui tu? Sebab dah tahu sifat dia. Nampak tak? Jadi kalau Allah ni, kalau setakat kita dengar Allah, Tuhan, Allah tu Tuhan, tapi kita tak faham maksud Tuhan tu, kenapa dipanggil Tuhan, apakah sifat-sifat yang selayaknya pada Tuhan, mustahil kita akan merasakan kehebatan dia. Sebab tu di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah, wajib kita mengenal Allah Ta'ala dengan makna belajar sifat-sifat yang tertentu bagi Allah, supaya kita dapat merasakan kehebatan, kebesaran Allah. Kalau tak, nanti kita jadi orang yang hanya menyebut nama Allah, tapi dalam hati kita takkan mengerti kebesaran dan kemuliaan Allah. Sebut kosong macam tu. Faham bandingan saya buat tadi tu? Sebab itulah di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah wajib belajar ilmu sifat 20 ni. Ilmu sifat 20 ni adalah ilmu yang nak memperkenalkan Allah kepada diri kita. Allah tu ilmunya macam mana, penglihatan dia macam mana, pendengaran dia macam mana, pengetahuan dia macam mana, kekuasaan dia macam mana. Itu yang nak dihuraikan di dalam ilmu sifat 20, supaya kita menjadi orang yang apabila menyebut Allah, kita akan sebut beserta dengan kefahaman. Maka makna Allahu Akbar itu terlebih a'zam, makna kebesaran. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Apa yang besar? Jadi kalau tak diuraikan dalam ilmu tauhid, kita akan salah faham. Nanti ada orang yang beranggapan Allah tu besar tubuh badan. Allah tu Maha Besar. Apa yang besar? Tubuh badan ni besar. Dunia ni besar tak? Besar. Allah lagi besar daripada tu lagi. Ada yang faham macam tu. Nampak tak? Bahayalah. Jadi Maha Besar Allah tu bukan besar zat. Besar di situ dengan makna pangkat kemuliaan Allah tu. Contohlah macam dekat pejabat kita ada bos besar, orangnya kecil aje, rendah. Parah dada kita, tapi pangkat dia besar, pangkat dia tu. Itu contoh. Maksud besar tu pangkat kebesaran, kemuliaan, kesempurnaan Allah tu yang Maha Besar. Bukan tubuh badan. Dia tak bertubuh badan. Allah tak bertubuh badan. Kalau bertubuh badan menyerupai dengan makhluk. Na'udzubillah. Allah Ta'ala tu tidak serupa dengan sesuatu. Baik. Dan bila kita menyebut Allahu Akbar tu, kita merasakan kebesaran Allah, pangkat darjat Allah, kemuliaan Allah, dan kita merasakan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah benar hatinya. Jadi mulut kita menyebut Allahu Akbar, serta hati kita membenarkan kebesaran Allah Ta'ala. Jangan mulut kita sahaja menyebut Allah tu besar, mulia, tapi sebenar hati kita tidak membesarkan Allah. Nak tahu tak dalil-dalilnya, bukti-buktinya? Orang yang hanya membesarkan Allah pada sebutan tapi tidak membesarkan dalam hati, tanda-tanda ni orang yang memperlekeh-lekehkan, mempersenda-sendakan hukum-hukum Allah. Makna dakwaan itu, walaupun tiap-tiap kali dia sembahyang Allahu Akbar, dia menyebut Allah Maha Besar pada mulutnya, tetapi tidak pada hatinya. Dengan sebab itu kadang-kadang dia lebih mempercayai, dia lebih memuliakan perkara yang lain daripada memuliakan apa yang datang daripada Allah. Inilah tanda
dakwaan pada mulut dia Allah Maha Besar tu sekadar di mulut, bukan di hati. Kalau bukti dia membesarkan Allah, makna tidak ada sesuatu yang lain melebihi daripada Allah. Tak ada sesuatu yang melebihi daripada Allah. Itu sebab maksud tuan pengarang tadi, hatinya pun mesti membenarkan. Mulutnya menyebut Allahu Akbar, makna hatinya pun mesti yakin, mesti percaya, mesti beriman, mesti jujur yang Allah sahajalah yang maha besar. Makna selain daripada Allah, apa sahaja yang bersangkut paut dengan Allah semuanya mulia. Tak ada yang mulia lebih daripada itu. Macam kata undang-undang, tidak ada undang-undang yang terlebih besar, yang terlebih mulia, yang terlebih hebat, yang terlebih agung daripada undang-undang yang diperintahkan oleh Allah. Ini maksud. Jadi sembahyang ni kalau kita faham betul-betul, kita akan berasa bersalah. Contohlah, saya sembahyang, saya sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dalam masa yang sama saya memuliakan manusia, saya lebih mempercayai manusia daripada mempercayai apa yang Allah perintah. Maknanya saya dusta, saya bohong. Maknanya saya cakap je, tapi hati saya sebenarnya tidak ada pada Allah Ta'ala. Jadi ni yang